dan terus apa yang nak dinyatakan, poin-poin. Silakan kita buka. Saya Ya. Iman Nuha. Okey, Iman Nuha. Silakan. Untuk soalan pertama, Ya. kiranya bersetuju ke tak kursus ni dibawa ke UKM lah kan? Setuju tentang sains tauhid ni adalah ilmu baru di UKM. Macam tu lah lebih kurang. Ilmu baru. Ya. Kalau macam mengikut kefahaman saya, maksudnya macam kursus ni baru nak ditubuhkan masa dekat UKM 2006. Jadi pada pandangan saya setuju, sangat-sangat setuju kerana bagi saya macam sains tauhidik ni kan mengajar kita tentang ilmu berkonsepkan ketuhanan. Bagi pelajar seperti saya yang bukan dari Fakulti Pengajian Islam, subjek-subjek yang saya wajib ambil tidak ada yang macam mana? Tidak ada yang belajar tentang kiranya macam ilmu agama lah macam tu. Jadi bila adanya dengan kursus ini, jadi saya berpeluang untuk belajar ilmu agama di samping subjek-subjek wajib yang saya perlu ambil. Kiranya macam dalam jadual seharian sebagai saya seorang pelajar, saya dapat menyelitkan juga konsep kerohanian dalam diri kita. Jadi kiranya macam sebagai salah satu tanggungjawab kita lah sebagai seorang pelajar Muslim untuk mengejar juga ilmu akhirat di samping kita belajar ilmu-ilmu yang wajib yang tidak ada kena-mengena sangat dengan ilmu agama. Macam itulah. Okey. Okey. Ya, terima kasih Iman Nuha Iman Nuha. Betul lah. Okey. Nanti catatkan apa pandangan anda tu di dalam tim kita Okey. Teruskan lagi kalau ada pandangan lain di kalangan para pelajar, silakan. Assalamualaikum. Dengar tak? Dengar. Okey. Okey, nama Muhammad Isyam. So pandangan saya tentang sains tauhidik ni, dia yang saya faham daripada soalan tu, doktor maksudkan yang sains tauhidik tu adalah ilmu yang baru diperkenalkan di UKM. Tapi pada pandangan saya benda tu mungkin tak tepat sebab saya ada seorang pensyarah. Dia dah berapa puluh tahun dah bekerja kat UKM. Dia sebagai pensyarah sains nuklear. And then waktu dia ajar kami tu, dia dah macam mana cakap, walaupun dia tak tekankan sangat agama semua tu, tapi dia sentiasa mention tentang ni, yang sains ni dia mesti berlandaskan sama ada Al-Quran ke tak. Dia selalu mention macam tu, walaupun dia tak tekankan sangat dalam kuliah dia semua, tapi dia cakap secara lisan benda tu. So saya rasa sains tauhidik ni memang dah lama wujud, tapi tak pernah dijadikan sebagai satu subjek yang teras sejak ni lah kot. Sejak yang doktor cakap tu 2000 berapa? 2006. 2006. Itu je lah kot pandangan saya. Okey. Terima kasih Muhammad Isyam Okey. Silakan kalau ada lagi. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Khairul Nadia. Nurul Khairul Nadia. Ya, saya. Silakan. Saya ada baca tentang artikel. Saya ada juga tadi komen dekat tepi. Kalau Prof baca, saya baca yang pendidikan sains tauhidik ni diperkenalkan oleh Prof Dr. Khalijah Muhammad Saleh. Ya, betul. Okay. Dan Prof Datuk Dr. Muhammad Yusof yang ajar kita orang juga. Ya, setuju. Okay. Dekat situ saya baca yang
Artikel tu pada tahun 2009 dan penulisan tu berterusan sehingga 2014. Ya. Okey. Dan satu lagi artikel ada mengatakan sains tauhidik ni telah dibincangkan dalam Kongres 2009 STEM UKM pada 2009. Jadinya soalan prof tu pada tahun 2006. Bagi saya tak bersetuju. Saya tak bersetuju sebab saya baca 2009. Macam itulah. Nanti And then, tolong apa ni sekejap. I Nanti see. Nurul tolong upload artikel yang ada Boleh kaitan boleh? yang disebutkan tadi, maknanya yang ada kaitan apa yang disebutkan dalam kita punya Microsoft Team ni ya. Okey, Boleh silakan Prof. Ah, teruskan. Artikel Okey. tu yang saya baca telah salah seorang koautornya Dr. Azmi sebenarnya, Dr. Azmi Syam Ramli. Okey. Itu je lah Prof, pandangan saya. Okey, terima kasih banyak. Okey. Terima kasih Prof. Silakan kalau ada lagi. Saya masih ada masa lagi untuk teruskan pembincangan soalan yang pertama. Silakan. Macam Nur Syafiqah nak bercakap. Boleh dengar ke doktor? Boleh. Kuatkan sikit. Doktor dengar ke? Dengar. Tapi Assalamualaikum. kuatkan sikit. Ada masalah sikit. Okey. Tapi boleh dengar. Okey. Pada tanggapan saya terhadap kursus ni, bagi saya kursus ni sangat baiklah untuk kita punya macam ilmu kita sebagai orang Islam juga, sebab selama ni saya beranggapan macam sains tu hanya sains. Lepas tu bila saya masuk kelas ni, lagipun saya nak saya daripada Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Jadi bila saya memang berniat untuk nak ambil kursus daripada fakulti lain lah. Dan saya juga dapat feedback daripada kawan-kawan, kursus ni bagus dan seronok. Jadi bila saya saya dah masuk beberapa kelas, dan saya beranggapan pengenalan sains tauhid ni dia bagi pendedahan kepada pelajar berkenaan sains dan Islam. So benda ni sangat bagus lah. Lain lagi kita sebagai orang Islam kan, kita dapat belajar benda tu, kandungan dia semua macam dia banyak mengupas persoalan yang seringkali kita sendiri timbulkan. Contohnya persoalan tentang sains dan masyarakat, sains dan agama, ibadah yang dilakukan oleh umat Islam, melalui penerangan yang lebih saintifik lah tentang isu yang berhubung dengan atom, pembentukan cakrawala, serangga, semua tu kan. So benda ni semua macam dapat dijelaskan lebih secara saintifik yang saya mungkin tak dapat dekat tempat lain lah. Macam kalau saya masuk kursus ni, so saya dapat belajar dengan semua benda tu. Benda ni dapat meningkatkan jugalah ketakwaan kita, keyakinan kita terhadap ilmu sains dan Islam tu sendiri. Okey. Bagus. Ada lagi ni Nur Syafiqah? Tak ada, tu sahaja doktor. Okey, terima kasih. Teruskan kalau ada lagi, kita buka lagi. Kalau ada lagi pandangan? Kalau tak ada, saya bagi sedikit pandangan tentang soalan yang pertama. Dan juga mungkin ada maklumat baru dan juga pengetahuan baru untuk anda untuk anda sekalian. Sebenarnya memang betul lah dari segi sejarahnya, dua orang profesor UKM daripada Pusat Pengajian Sains Fizik yang sekarang ni adalah Jabatan Fizik gunaan, yang mana mereka yang pertama adalah Profesor Dr. Khalijah telah pun beliau telah pun meninggal dunia. Kita baca Al-Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kena.
Jadi orang yang maknanya profesor ataupun saintis yang pertama yang awal-awal mencetuskan idea tentang maknanya penumbuhan ataupun menggerakkan sains tauhid ni adalah almarhum Profesor Dr. Khalijah Saleh. Dan bersama beliau ketika itu, kalau saya teringat lagi, sejak saya di UKM tahun 2006, kita mula bercakap tentang sains tauhid itu dengan aktif pada tahun 2006 dengan pelbagai bengkel dan juga maknanya meeting mesyuarat, perjumpaan, taklimat dan juga bengkel-bengkel untuk menulis buku, kertas kerja dan sebagainya. Sebab itu saya sebut tahun 2006. Bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Yusof Osman. Profesor Dr. Muhammad Yusof Osman juga pensyarah di Pusat Pengajian Sains Fizik dan kemudiannya menjadi pengarah di Institut Islam Hadari. Beliau masih ada dan walau bagaimanapun telah pun bersara daripada UKM, namun demikian beliau masih aktif dalam konferens-konferens antarabangsa yang pernah terbit dalam TV3 menyebut tentang perkembangan sains tauhid itu. Dan sehinggalah kalau awak perhatikan tertubuhnya Islamic Center di Kyoto University. Ini hasil daripada cetusan beliau dengan tertubuhnya Institut Islam Hadari di UKM itu dan kemudian berkembang sains tauhid itu khususnya kepada di negara Jepun dengan tertubuhnya Islamic Center di Kyoto University di Jepun. Dan kalau saya nak kaitkan dengan perkembangan ilmu, sebenarnya telah daripada dahulu lagi para saintis Islam telah pun bercakap tentang sains Islam. Sebenarnya sebelum kita istilahkan sebagai sains tauhid. Sebenarnya tidak ada beza, saya nak tekankan di sini, tidak ada beza yang besar di antara sains tauhid dan sains Islam. Cuma kita istilahkan sains tauhid itu di UKM ini untuk menunjukkan kita berfokuskan bahawasanya sains itu mesti berpaksikan kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Hubungan yang rapat, hubungan yang secara langsung. Ilmu sains itu dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemelihara alam. Dan sains itu adalah salah satu juzuk daripada ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat luas. Jadi salah satu juzuk maknanya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah ilmu sains. Yang mana diterangkan ilmu sains itu melalui Al-Quran sebagai kalamullah. Melalui Al-Quran sebagai kalamullah. Maknanya kita tidak mengenal sains ini tanpa adanya Al-Quran. Dan maknanya kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala salah satu sumbernya adalah daripada Al-Quran. Itu yang kita telah letakkan maknanya dalam model sains tauhid itu sendiri. Ini untuk memberi satu gambaran lah kepada para pelajar sekalian. Dan saya sangat bersetuju dan berterima kasih semua jawapan-jawapan yang diberikan, semuanya betul. Dan memang hasrat dan objektif sains tauhid adalah untuk mengembalikan, maknanya untuk memberi satu kesedaran dan kefahaman bahawasanya apa yang kita belajar di UKM itu, di universiti dan di sekolah, sejak daripada sekolah itu sebenarnya tidak terpisah daripada Islam. Yang mana kalau kita melihat, mungkin boleh jot down sikit kan maklumat ini untuk pengetahuan para pelajar sekalian, di mana dalam Islam ilmu itu luas dan ilmu itu terbahagi kepada dua. Dalam Islam itu ilmu itu terbahagi kepada dua. Yang pertama disebut sebagai ilmu teras. Ini ilmu yang berhubung kait dengan dengan secara langsung dengan Islam itu sendiri. Sebagai contoh ialah ilmu fiqh, ilmu hadis, ilmu Al-Quran, ilmu bahasa Arab, ilmu syariah, wal qanun. Itu adalah dipanggil sebagai ilmu teras. Yang mana secara direct, maknanya berhubungan dengan hukum-hukum di dalam Islam, pelaksanaan Islam sebagai contoh. Dan kemudian cabang ilmu yang kedua dalam Islam adalah disebut sebagai ilmu pengurusan. Ilmu ekonomi misalnya, itu disebut sebagai ilmu pengurusan, ilmu management, ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu perubatan. Itu disebut sebagai ilmu pengurusan. Dan dia tidak terpisah di antara ilmu pengurusan dengan ilmu teras dalam Islam itu sendiri. Yang mana kalau kita tengok, maknanya adanya perubatan dalam Islam, adanya ekonomi dalam Islam, adanya pengurusan dalam Islam. Jadi dia tidak terpisah di antara ilmu pengurusan
Kerana ilmu pengurusan itu penting juga dalam Islam. Bagaimana maknanya menguruskan kehidupan manusia di dunia ini. Kalau tidak ada biologi, tidak ada ilmu biologi, tidak ada ilmu kimia, tidak ada ilmu ekonomi, tidak ada ilmu politik, tidak ada ilmu kejuruteraan, kan? Jadi macam mana nak uruskan dunia ni? Kalau sekadar ada ilmu fiqh ataupun ilmu syariah semata-mata. Jadi ilmu yang kedua itu adalah pelengkap, pelengkap kepada ilmu yang pertama sebagai ilmu trust di dalam Islam. Ini mungkin satu pencerahan, satu pencerahan untuk para pelajar sekalian supaya para pelajar sekalian nampak bahawa sejarah sains tauhid ini memang kita bermula di UKM, bahkan maknanya seluruh Asia Tenggara ini mengakui UKM lah sebagai universiti pertama yang mengemukakan sains tauhid. Dan begitu juga. Dan kalau kita lihat tentang perkataan sains tauhid itu memang memberi satu konotasi besar kepada ilmu-ilmu yang berikutnya. Maknanya sehinggalah terwujudnya apa yang kita bincangkan sebelum ini, wujudnya pola pemikiran baru dalam penyelidikan, iaitu penyelidikan yang berteraskan sains tauhid. Ya, itu mungkin sedikit yang saya boleh tambahkanlah untuk para pelajar sekalian. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pelajar-pelajar yang bukan daripada Fakulti Sains Teknologi tapi mengambil subjek ini semata-mata untuk menambahkan maklumat, pengetahuan dan juga pembangunan kerohanian itu sendiri. Terima kasih. Kemudian kita beralih kepada soalan yang kedua, iaitu berkaitan dengan ilmu sains barat ini tidak boleh dijadikan sebagai sumber kerana tidak mengesahkan Allah SWT. Mungkin kita boleh bincang. Jadi saya buka sekarang. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Boleh dengar ke? Boleh. Boleh dengar, boleh. Saya Nur Filzah Atira. Nur Filzah Atira. Silakan. Okey. Saya bersetuju dengan pendapat Prof, iaitu ilmu barat tidak dijadikan sumber rujukan. Hal ini kerana bidang pengajian ilmu barat hanya tertumpu kepada pada akal saja. Mereka tidak menumpukan pada konsep nakli, iaitu berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah. Selain itu, Islam sangat meluas dan Islam tidak dapat dipisahkan dengan sains. Kerana dalam Islam juga ada mengaitkan perkara-perkara yang berkaitan dengan sains, seperti contoh politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Dan tidak semua perkara yang dalam sains tidak semua perkara yang dalam Islam dapat dibuktikan melalui eksperimen ataupun logik akal manusia. Sebagai contoh macam ibadah haji, tawaf dan sa'i dan sebagainya. Selain itu, dalam Al-Quran juga Allah SWT banyak menceritakan mengenai ilmu sains seperti ilmu astronomi, cakrawala dan sebagainya. So oleh itu kita tidak boleh jadikan 100% ilmu barat sebagai sumber rujukan untuk para penyelidik muslimin kita lah. Okey. Terima kasih. Nur Filzah Okey, bagus. Silakan, ada lagi yang nak tambah? Saya doktor. Alhamdulillah. Silakan, apa nama? Nur Masyitah. Nur Masyitah. Ya. Silakan. Sebab saya nak beri pendapat juga tentang ilmu barat ni, sebab kita sendiri tahu pun budaya ilmu barat ni juga kebanyakan ni dia bersifat sekular dengan liberal, dan kebanyakan mereka pun tolak agama. Jadi mereka tidak mengiktiraf tentang adanya Tuhan, Rasul, kitab, malaikat, hari kiamat, semua tu. Jadi kalau kita bandingkan dengan ilmu Islam berdasarkan wahyu yang merupakan ilmu yang yakin dan mutlak. Yang pengajian barat ni dia tak ambil kira. Lagipun kebanyakan ilmu barat mereka mengambil berdasarkan fakta. Maksudnya tidak mempunyai asas yang kukuh.
Jadi berdasarkan itu mereka banyak terhasil teori-teori yang sesat. Dan jika kita sebagai umat Islam harus juga mengejar ilmu yang berlandaskan Islam. Jadi itu pendapat saya lah pasal menjadikan ilmu barat sebagai sumber. Okey. Terima kasih Nur Masyitah. Silakan kalau ada lagi. Kita buka, kita masih ada masa. Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Boleh dengar ke? Boleh. Siapa tu? Siapa cakap tu? Saya Nur Husnina Syazwani. Okey, jadi saya nak bagi pendapat saya juga. Macam yang saya tahu, menurut sains barat ni, diorang hanya percaya kepada sains tu untuk sains je. Macam kalau sains Islam, diorang menjadikan sains tu sebagai untuk macam sebagai diorang alat untuk nak cari keredaan Allah. Tapi dalam masa yang sama, diorang macam akan terapkan dengan kesan-kesan yang berkaitan dengan agama. Kira macam dari segi ibadah macam tu. Lepas tu, kalau macam kita tahu dalam agama Islam ni kan sangat luas. So maksud dia pemikiran manusia ni pun diorang ada limit, ada yang akan berlaku pada masa depan. So sekiranya dekat sains barat ni, diorang akan timbulnya pencanggahan pemikiran sebab diorang dah tak terima dengan ajaran Islam. Jadi itulah pendapat saya. Okey, terima kasih. Untuk Husnina Terima kasih. Okey, ada lagi? Kalau ada yang nak tambah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Dengar ya? Dengar. Saya Nurina Syahira. Bagi saya, orang barat ni hanya gunakan akal dalam melakukan penyelidikan. Jadi mereka tak gunakan Al-Quran sebagai rujukan utama yang menyebabkan penyelidikan mereka tu tidak dikaitkan dengan rohani manusia. Malahan saya rasa sains di bawah barat juga hanya mampu menjawab sebahagian persoalan. Dia tidak menjawab sepenuhnya sebab kalau ikutkan akal manusia tu sangat terhad. Jadi dia tak boleh menjangkau kejadian masa depan dengan tepat. Jadi saya rasa dengan pendidikan yang menggunakan Islam sahaja yang bersifat sains tauhidik tu yang dapat membimbing ilmu penyidikan sains. Itu sahaja. Okey, terima kasih Nurina, bagus. Silakan kalau ada yang lain. Kita masih ada masa sikit lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Doktor boleh dengar ya? Boleh dengar. Okey. Saya Anis Balkis. Saya berpendapat ajaran Islam, kita boleh ikut ajaran daripada barat selagi dia tidak menyimpang daripada ajaran agama. Jadi saya nak cakap kita boleh ikut, boleh ajaran tersebut boleh diguna pakai dan disebarkan selagi dia tidak menyesatkan kita lah. Itu saja. Okay, terima kasih. Terima kasih Anis, terima kasih banyak. Ada lagi? Seorang lagi kita buka. Assalamualaikum Prof. Salam. Ya, siapa? Silakan. Ya. Assalamualaikum Prof. Nama saya Nur Farisha Dahlia. Nur Faizah. Farisha. Nur Farisha Dahlia. Farisha, okey. Dahlia. Okey. Berdasarkan pendapat saya agak bersetuju dengan apa yang Anis katakan tadi. Kita boleh ikut sains barat tetapi selagi dia tidak bercanggah dengan agama Islam, dan kita juga boleh menerapkan ilmu sains tauhid daripada ilmu barat yang kita ambil tadi tu. Dan seperti yang saya tahu, ilmu barat ni kebanyakannya mereka melakukan apa sahaja yang mereka mahu, sama ada ia memudaratkan orang lain ataupun tidak. Dan kita sebagai penyelidik Islam yang mengamalkan sains tauhidik ni secara Islam, kita tahu yang untuk melakukan sesuatu penyelidikan tu, tidak kira apa cara sekalipun, kita perlulah mengambil berat tentang perkara lain. Contoh macam sains barat ni, sekiranya mereka mahu melakukan penyelidikan, mereka tidak kisah sama ada ia akan mengorbankan haiwan ke, manusia ke,
Jadi kita sebagai orang yang menerapkan sains tauhid, kita tidak boleh melakukan perkara tersebut sebab ia adalah bercanggah dengan ajaran Islam. Jadi itu je pendapat saya. Okay, terima kasih. Bagus. Nur Farisha. Okey, mungkin seorang lagi last kita buka. Assalamualaikum. Salam. Saya Luqman. Luqman Qusairi ya. Silakan Luqman, silakan. Orang Islam. Ya. Hello? Ya. Dengar, boleh teruskan. Pada pandangan saya, sains barat boleh dijadikan rujukan oleh orang Islam. Asalkan sains yang dibawa oleh saintis barat tu boleh dibuktikan dengan ajaran Islam dan tidak bercanggah juga dengan kepercayaan kita sebagai orang Islam, dan kita boleh jadikan rujukan dan mengaitkan dengan antara sains yang dibawa oleh barat dan ajaran yang dibawa oleh Islam. Itu saja. Okey, terima kasih Luqman, terima kasih. Okey, baik, alhamdulillah kita nampaknya kita dapat seolah-olah ada dua pandangan. Satu pandangan yang menolak tentang bahawa sains ilmu sains barat ini harus ditolak kerana dia tidak mengesahkan Allah SWT. Dia tidak menghubungkan dengan apa yang dikenaki oleh Islam, ataupun maknanya ilmu sains barat itu tidak bersumberkan Al-Quran. Itu satu pandangan lah kalau kita lihat pada petang ni ya. Kemudian pandangan yang kedua yang kita boleh dengar tadi, maknanya pihak yang kedua mengatakan bahawa ilmu sains barat ni boleh kita jadikan sumber asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tidak bertentangan dengan dengan Al-Quran ataupun akidah ataupun kepercayaan orang Islam itu sendiri. Jadi saya ingin membuat satu pencerahan lah terhadap soalan yang kedua ini. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW memberi satu garis panduan kepada kita untuk bagaimana kita berdepan dengan ilmu sains barat itu. Iaitu Rasulullah SAW menyebutkan al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah ni adalah hikmah itu ilmu. Hikmah itu adalah ilmu kebenaran. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Al-hikmah itu adalah satu kebenaran, ilmu itu adalah satu kebenaran merupakan milik orang Islam. Milik orang Islam. Kemudian Nabi sambung, ini saya sebut dalam terjemahannya, di mana saja kamu mendapatinya, kamu berhak memilikinya. Di mana saja, kata Nabi, kamu mendapatinya, kamu berhak memilikinya. Jadi para ilmuwan Islam telah pun memberi satu pencerahan dan juga satu menerangkan yang kita sebut sebagai syarah kepada hadis itu, yang mana maksud yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW itu adalah ilmu yang berkaitan dengan pengurusan dunia. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Ilmu itu adalah ilmu pengurusan dunia. Ilmu apa saja ilmu, maknanya ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu kejuruteraan, perubatan, pengurusan ekonomi, ilmu politik, matematik dan sebagainya. Ilmu itu adalah juga sebahagian pada ilmu orang Islam. Kalau berada pada tangan orang barat, maka kita berhak memilikinya. Sebab semua ilmu itu daripada Allah SWT. Ilmu sains, ilmu geografi, ilmu sejarah, ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu ekonomi, semua itu adalah daripada Allah SWT. Allah lah yang mengilhamkan manusia untuk berfikir. Itu maksudnya. Jadi sekiranya ilmu itu ada pada tangan orang barat, maka orang Islam berhak memilikinya. Maksudnya orang Islam berhak pergi belajar. Orang Islam berhak pergi pergi menyelidik bersama. Orang Islam berhak membaca buku-buku yang ditulis oleh orang barat. Itu ataupun maknanya pendek kata, maknanya orang Islam berhak mencedok ilmu, mengambil balik ilmu yang ada pada jurnal-jurnal, majalah-majalah, kajian-kajian, buku-buku, apa saja yang yang dikaji, yang dihasilkan oleh orang barat. Ini yang mana ilmu itu adalah ilmu yang berkaitan dengan pengurusan dunia. Faham Ilmu yang pengurusan dunia. Jadi kita berhak.
Jadi jangan kata maknanya saya baca buku ekonomi ni Prof. Jadi buku ekonomi ni ditulis oleh Johnson & Johnson sebagai contoh. Dia bukan orang Islam. Maka saya tak mau bacalah buku ni. Sebab ini orang barat. Jadi saya tak mau ambil buku ni. Saya tak mau rujuk. Maka itu bukan daripada Islam. Islam membenarkan maknanya kita mengambil balik sebagaimana yang Rasulullah sebut al-hikmatu dalatul mu'min. Hikmah itu adalah barang mukmin yang tercicir. Jadi ilmu tu tak ada pada orang Islam. Tak ada pada orang Islam tapi ada pada orang kafir, orang barat. Maka kita berhak pergi belajar. Kita berhak pergi ambil. Kita berhak mencedok dan mengambil balik. Sebab itu asalnya daripada hak orang Islam. Begitu juga maknanya kajian-kajian sains misalnya. Banyak orang Jepun buat kajian. Orang Korea buat kajian. Orang China buat kajian. Orang US buat kajian. Orang Europe buat kajian. Dan kajian-kajian mereka canggih. Kajian-kajian mereka terkehadapan. Dalam pelbagai bidang pengurusan dunia ni. Contohnya bidang perubatan sekarang. Vaksin siapa dalam kita menghadapi COVID-19 ini. Vaksin ini siapa yang berlumba-lumba untuk menciptakannya. Maka kita tengok maknanya orang-orang barat ini berusaha bersungguh-sungguh untuk menghasilkan vaksin untuk mengatasi masalah penyebaran virus COVID-19 itu. Jadi semuanya itu garis panduan yang diberikan oleh Islam adalah maknanya kita sebagai orang Islam berhak mengambil balik ilmu-ilmu yang dipelopori oleh orang-orang barat. Asalnya ilmu-ilmu perubatan asalnya orang Islam. Kemudian dicedok, dicuri, diadoptasi, kemudian dikembangkan oleh orang-orang barat sehingga kita orang Islam ni tertinggal di belakang. Maka mengikut kata Nabi SAW tadi, kita berhak pergi balik belajar untuk mengambil balik ilmu-ilmu tersebut. Dengan syarat ilmu-ilmu itu adalah ilmu yang berkaitan dengan pengurusan. Sebab saya dah sebut tadi, ilmu itu ada dua cabang. Ilmu pengurusan dan juga ilmu-ilmu teras seperti ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu hadis, ilmu Al-Quran, itu ilmu teras. Jadi ilmu pengurusan okey, kita boleh ambil pada barat. Walaupun orang-orang barat ini mereka memang sudah jelas mereka tidak mengagungkan dan mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu fiqh misalnya yang dikemukakan oleh orang barat ini mesti ditolak. Kerana mereka semata-mata bersumberkan kepada akal. Mereka tidak merujuk, tidak bersumberkan kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka tidak layak untuk membahaskan Al-Quran. Mereka tidak layak untuk membahaskan hadis. Mereka tidak layak untuk membahaskan ilmu-ilmu fiqh dan sebagainya. Karena itu maknanya kerana mereka tidak memahami bahasa Arab dan juga mereka tidak memahami Al-Quran yang sebenarnya. Itu satu perkara yang kita kena jelas. Yang kedua, di samping kita mengambil ilmu daripada orang barat juga, di samping kita mengambil ilmu orang barat ini juga, maka di sana ada pandangan daripada Islam juga, pandangan daripada ilmu Islam. Jadi ilmu yang kita ambil daripada barat itu, apakah ilmu itu manfaat ataupun mudarat? Sekiranya ilmu itu adalah ilmu mudarat, maka kita tidak digalakkan. Misalnya ilmu-ilmu itu adalah untuk memusnahkan dunia misalnya, maka kita tidak layak, kita tidak berhak dan kita tak perlu mengambil ilmu sebab matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamat mereka orang barat dengan ilmu itu adalah bukan untuk manfaat. Maka kita sebagai orang Islam mesti filter, mesti ada penapisnya. Kita kena tengok ilmu barat itu, ilmu sains barat itu apakah dia manfaat ataupun mudarat. Macam ada kawan kita sebut tadi, ada ilmu-ilmu orang barat ni yang tidak ada nilai, tak ikut etika, tidak ada tidak ada value. Maka ilmu-ilmu itu kita tidak perlu ambil dan kita tidak berhak pun, kita tidak disuruh oleh Islam dalam konteks sains tauhid, maka kita tidak perlulah membuat penyelidikan yang memusnahkan, yang merosakkan alam ini. Maka itu garis panduan yang kedua. Garis panduan yang ketiga yang saya boleh bantu pada hari ini adalah ilmu-ilmu sains barat ini boleh kita ambil. Kemudian bagaimana kita nak transform ilmu barat ini menjadi berasaskan kepada prinsip kita. Maka bagaimana kita nak transform? Misalnya ilmu kimia misalnya. Ilmu kimia yang kita belajar di sekolah. Kemudian kita masuk universiti, kita belajar lagi ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu matematik. Jadi bagaimana kita nak transform? Itu adalah merupakan tanggungjawab kita.
Maknanya setelah kita mengambil ilmu-ilmu barat, kita nak kena transform. Kita kena transform ilmu itu, misalnya kita perlu menghubungkan sains kimia itu dengan keagungan Allah SWT. Itulah tugas kita sebenarnya. Sebab itu sains tauhid ini, subjek sains tauhid ini penting supaya kita semua berperanan untuk membuat satu transformasi ataupun dalam istilah mentauhidkan, maknanya sains, ilmu-ilmu sains yang kita belajar. Mentauhidkan ilmu-ilmu sains yang kita belajar, mengislamisasikan ilmu-ilmu sains yang kita belajar, supaya ilmu-ilmu sains yang kita cedok kepada barat, ilmu sains yang kita pelajari itu adalah, dan kitalah sebagai orang yang penting untuk menghubungkan ilmu tadi dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah maknanya ilmu itu menjadi dalam lebih holistik. Kerana apa? Dia tidak terpisah hubungannya di antara ilmu itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada para ulama mengatakan yang Rasulullah SAW menyebutkan al-hikmatu dhalatul mu'min, itu hikmah itu dikaitkan dengan peranan. Hikmah itu dikaitkan dengan peranan yang diambil oleh kita sebagai orang Islam untuk mengislamisasikan ilmu-ilmu yang dikemukakan oleh orang barat. Jadi itulah mungkin yang saya boleh boleh tambah dan buat satu pencerahan kepada anda sekalian. So kita pergi pada soalan yang ketiga sebab kita masih ada sedikit masa lagi. Soalan yang ketiga, para saintis Muslim ini hari ini tidak menghidupkan budaya dan amalan sains tauhid. Dia dibincangkan. So saya buka lah kepada para pelajar yang belum mungkin ada yang belum cakap lagi. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya Nurul Najiha. Nurul Najiha. Nurul Najiha. Silakan Nurul. Okey, berkaitan dengan soalan yang para saintis Muslim ni tak hayati sains tauhid ni, saya setuju sebab sekarang ni mostly saintis kita banyakkan yang beragama Islam, tapi kita sendiri tak, macam nama Islam ni tak megah lah. So macam tak orang tahu, macam tak dikenali sangat, macam pada zaman dahulu yang mananya Islam macam saintis yang Islam dulu, diorang punya penemuan ni dijadikan rujukan oleh golongan bukan Islam. Tapi sekarang ni saintis sekarang ni diorang buat kajian bukan sebab atas ikhlas atas ikhlas, tapi just untuk mencari keuntungan semata-mata. Ya. Okay. Lepas tu keuntungan, lepas tu saintis Islam ni mereka terlalu bergantung sangat dengan media barat sebab nak kejar penjenamaan, lepas tu nak kejar keuntungan, nak untung je. Tapi sebenarnya dengan cara mereka buat macam ni, dia merugikan syiar Islam sebab ilmu Islam ni sepatutnya dia bercirikan akidah dan sepatutnya kita kena gunakan untuk pembangunan tamu di Islam. Sebab Islam sendiri ni patutnya dipelajari daripada sudut pandangan saintis Islam yang berteraskan falsafah yang tersendiri. Ya. Okey. Okey. Cici Ustaz. Okey. Ya, terima kasih Nurul Najiha. Terima kasih. Bagus. Ada lagi? Silakan. Okey, Assalamualaikum. Salam. Nama saya Nur Syafika. Boleh dengar tak? Boleh. Nur Syafika, silakan. Ya. Okey, berkenaan dengan tajuk para saintis Muslim hari ini tak menghayati sains tauhid kan? Ya. Bagi saya, benda ni tidak lagi benda yang menghairankan dalam masyarakat kita sendiri sebab boleh kita tengok para saintis kita pada hari ini, diorang banyak buat kajian maybe sebab diorang banyak ikut kajian dari barat juga sebab ialah ilmu barat ni diorang banyak macam berkaitan dengan fakta tapi tidak
berasaskan Al-Quran itu sendiri, berasaskan ilmu sains tauhid itu sendiri. So, antara faktor para saintis kita pada hari ini yang tak menghayati ni sebab salah satunya dia orang tak isikan diri dia orang tu dengan ilmu Islam tu sendiri. Itu salah satu faktor dia yang saya boleh katakan. Dan salah satu yang keduanya, para saintis Muslim kita hari ni dia orang banyak mengambil ilmu barat tu. Dia orang ambil macam sebulat fakta tu and dia orang ambil tu sebagai ilmu fakta dia orang sendiri. Dia orang tak berasaskan ilmu Islam tu sendiri. So itulah antara faktor kenapa para saintis kita hari ni dia tak menghayati sains tauhid itu sendiri. Itu je. Okey, terima kasih Nur Syafiqah. Bagus. Ada lagi? Silakan. Dah ada, silakan. Doktor. Ya. Siapa cakap sana? Saya Nur Masyita. Saya dah bagi nombor 2 tadi. Okey. Pada pendapat saya pula, macam ada yang beri jawapan untuk nombor 2 tadi, mengorbankan binatang untuk eksperimen kan. Jadi pada pendapat saya, itu boleh jadi bukti saintis Islam zaman sekarang ni tidak menghayati sains tauhid kerana satu, mereka menyeksa binatang kerana contoh masa buat eksperimen tu ada je yang kurung binatang tu untuk menjadikan bahan uji kaji. Yang kedua, kita pun dapat lihat sekarang kebanyakan saintis melakukan eksperimen atau melakukan sesuatu tu hanya dengan memikirkan hasil produk. Yang juga kadang-kadang prosesnya ada kalanya melanggar syarat atau tata tertib. Jadi itu pendapat saya tentang saintis zaman kini lah. Ya. Okey, bagus. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum Doktor. Salam. Ya, macam ada 2 orang nak cakap tu. Saya Tak berat pun bagi kita dulu. Okey, silakan. Siapa? Silakan. Saya Firdaus. Firdaus. Okey. Silakan Firdaus. Berkenaan yang binatang tu saya rasa saya kurang bersetuju berkenaan yang macam kita menyeksa tu lah kan. Sebab apa? Bila kita nak menguji sesuatu bukan bermaksud kita menyeksa dia, tapi kita mengambil langkah untuk sebelum kita uji kepada manusia, kita uji dulu kepada binatang-binatang yang mungkin mempunyai potensi kromosom yang lebih kurang kepada kita. Contoh, kita ambil contoh sebagai binatang monyet yang mana dia mempunyai DNA yang lebih kurang. Saya pernah baca lah, DNA yang mempunyai lebih kurang kepada manusia. Dan kalau kita tengok beberapa macam isu semasa sekarang lah, COVID-19 kan, diorang kan ada ambil ujian ke atas binatang dan seterusnya pada tahap-tahapnya lah barulah diuji kepada pasien-pasien pesakit COVID-19. Bila dah lulus baru diuji kepada pesakit COVID-19. So pada pendapat saya bila timbul berkenaan kita menyeksa, saya rasa itu saya tak bersetuju lah bila kita mengatakan itu sebagai menyeksa. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih. Ada soalan lagi nak cakap? Terima kasih Firdaus. Assalamualaikum Prof. Salam. Apa tu? Nama saya Adilia Nisha. Adilia. Okey. Dengar Prof? Dengar. Okey, pendapat saya para saintis Muslim hari ini tidak lagi menghayati sains tauhid itu, saya rasa tak. Saya tak setuju kerana permasalahan hidup kita yang kita lalui sekarang, kita perlu berpandukan Al-Quran kerana itulah yang manual yang menepati fitrah kehidupan manusia seperti yang saya baca. Dan kandungan Al-Quran tu kita sebagai manusia perlu praktikkan dalam kehidupan seperti mana Rasulullah SAW
kerana akhlak baginda dan penerapan konsep tauhidik ni juga dipelajari dan dipraktik tanpa memisahkannya dengan konsep ketuhanan. Di mana dalam kelas pun kita belajar sains tauhidik yang tidak dapat dipisahkan dengan agama Islam. Jadi sekaligus menunjukkan dia relevan sains dalam agama. Okey, itu je. Okay, terima kasih Adelia. Okay, Alhamdulillah. Mana ramai yang bagi respon mungkin saya buat sedikit kesimpulan kot daripada apa yang disampaikan oleh para pelajar sekalian. Semuanya bagus, Masya Allah. Jawapan-jawapan yang diberikan ni bagi saya memang sangat-sangat bagus. Cuma di sini ada beberapa perkara. Kalau kita baca pernyataan itu, para saintis Muslim, sebenarnya hari ini tidak lagi menghayati budaya dan amalan sains tauhidik. Kita kena faham bahawa asas dalam model sains tauhidik itu adalah di mana tidak mana terpisah tidak terpisah. Apa saja yang kita buat dalam konteks penyelidikan tidak terpisah di antara hubungan di antara Allah SWT dengan manusia dan manusia dengan alam. Itu kerangka awal dalam model sains tauhidik. Kemudian sumber kalau kita nak buat penyelidikan dan sebagainya, sumber rujukan utama disebut itu adalah Al-Quran. Itu adalah basic yang telah kita sampaikan dalam kuliah kita yang pertama. Jadi mana-mana saintis yang yang sentiasa menghubungkan researchnya dengan Allah SWT, dengan dirinya sebagai pendidik dan dengan alam, dan melihat itu sebagai satu hubungan tiga segi yang tidak terpisah satu sama lain, maka itu kita sebut sebagai mereka sedang menghayati maknanya matlamat sains tauhidik itu sendiri ataupun prinsip sains tauhidik itu sendiri. Jadi dan kalau kita melihat ayat, kita ingat balik dalam kuliah saya sebut tentang ayat Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 190 dan ayat 191 yang Allah menjelaskan tentang ulul albab, kan? Ulil albab, kan? Ulil albab itu dikaitkan dengan orang yang berfikir. Jadi setiap di kalangan kita ni yang sentiasa berfikir, dalam Al-Quran dalam ayat lain Allah sebut afala taqilun, afala tatafakkarun. Afala taqilun itu apakah kamu tak mengetahui? Maknanya apakah kamu tak menyelidik? Tak menyelidik. Kan tak mencari. Afala taqilun. Afala tatafakkarun. Apakah kamu tak berfikir? Jadi berfikir dan ilmu itu dia adalah saling berkait antara satu sama lain. Maksudnya, jadi ulil albab itu adalah orang-orang berfikir, dan orang-orang berfikir itu dia hubungkan apa dia fikir itu dengan alam. Dia hubungkan apa yang dia fikir itu dengan Allah SWT, maka sebenarnya ketika itu dia sedang menghayati konsep sains tauhidik. Sekiranya itu berlaku dalam diri dia. Maknanya poin yang kita bawa pada minggu lepas ialah fikir dan zikir. Dia berfikir dengan apa yang dia buat kajian, masa yang sama dia mengingati Allah SWT, dan akhirnya dia membuat kesimpulan dalam kajian-kajiannya itu, dalam pendidikan itu adalah bahwasanya betapa besarnya hikmah Allah SWT itu. Jadi di situlah maknanya menjadi asas untuk kita membincangkan apakah saintis Muslim pada hari ini menghayati ataupun tidak konsep sains tauhidik. Sekiranya ada, kita buat kesimpulan bahawa sekiranya tumbuh dengan segarnya dalam diri saintis Muslim itu, dia berfikir, dia banyak berfikir, kemudian dia berzikir, dan kemudian dia conclude apa yang dia buat kajian itu sebagai hikmah daripada Allah SWT, maka dia termasuk Muslim, saintis Muslim yang yang menghidupkan sains tauhidik. Tetapi sekiranya dia beretika seperti orang barat, actionnya seperti orang barat, sekadar membuat kajian dan membuat kajian tanpa di sana adanya zikir, tanpa di sana adanya maknanya endingnya yang mengatakan apa yang Allah ciptakan itu adalah semuanya ada hikmah, maka sebenarnya ia terkeluar daripada konsep ataupun kerangka sains tauhidik. Itu adalah yang boleh kita bezakan
mana dia saintis yang menghayati, saintis muslim yang menghayati sains tauhid, dan mana dia saintis muslim yang tidak menghayati sains tauhid. Jadi mungkin di sana ada, saya bersetuju dengan apa yang disebutkan tadi. Kenapa kita agak jauh daripada sains tauhid itu? Karena sumber kita memang kebanyakan adalah barat. Kita rujuk kepada saintis barat ni semata-mata. Apa yang orang barat buat, itulah yang kita buat. Metodologi yang orang barat buat, itulah yang kita ikut. Tanpa ada di sana ada amendment, ada adanya perubahan yang yang secucuk dengan apa ataupun yang selari dengan apa yang dikenaki oleh Islam. Sebab itu bila kita sebut sains tauhid ini telah menjadikan kita mula berfikir apakah ada di sana metodologi baru yang mungkin boleh kita elakkan diri kita daripada menghukum ataupun membunuh haiwan misalnya. Ini sedang kita berfikir. Sedang kita berfikir kan. Mungkin ada kaedah-kaedah baru, teknologi baru ataupun maknanya metodologi baru yang boleh avoid. Seperti mana ada yang sebutkan tadi, kita menggunakan haiwan kan untuk kita uji. Memang pada asasnya Islam membenarkan. Untuk saya nak jawab sikit. Pada asasnya Islam membenarkan selagi mana tujuannya adalah untuk kebaikan. Tetapi kalau tujuannya bukan kebaikan, maka Islam tidak membenarkan kita menggunakan haiwan sebagai bahan kajian. Ini tak dibenarkan. Jadi kalau apatah ada kaedah baru misalnya daripada Nobel laureate, daripada para saintis hebat kita yang boleh elak daripada maknanya kita menggunakan haiwan sebagai bahan uji kaji, maka itu adalah lebih baik. Inilah sebenarnya yang saya nak cakap pada hari ini. Kita nak supaya saintis Islam ini ada di kalangan mereka yang dapat Nobel laureate, yang dapat Nobel Prize. Di setakat hari ini maknanya belum lagi kita melihat adanya para saintis kita ini yang dianugerahkan maknanya sebagai Nobel laureate, sebagai contoh. Yang ada tu kebanyakannya adalah majoritinya daripada orang-orang barat ataupun orang-orang mana sebelah timur, Jepun, Korea dan sebagainya. Jadi ini kita nak. Dan kemudian mengapa mungkin para saintis muslim ini agak jauh daripada sains tauhid itu? Kerana acuan penyelidikan itu bukan daripada kita. Kita mengambil acuan orang lain, mengambil acuan orang barat dalam rangka kaji, dalam rangka membuat kajian dan sebagainya, bersumberkan kepada sumber-sumber daripada orang barat. Ini mungkin sedikit pencerahan dan tambahan lah kepada apa yang kita bincangkan tadi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para pelajar yang terkontribut. Bagus, sangat bagus. Dan yang paling penting dalam menghayati konsep sains tauhid itu adalah kita mesti berbalik kepada sumber, iaitu Al-Quran, dan juga menghubungkan semua proses itu kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ultimate-nya adalah semua itu tertakluk kepada kekuasaan, kehendak dan kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih semua. So kita pergi kepada soalan yang keempat. Mungkin saya terus buka kalau ada para pelajar yang nak bagi jawapan, silakan. Oh, Prof. Ya, silakan. Nama saya Nur Syairah Amalia. Tak dengar. Apa? Nur Syairah Amalia. Okey. Silakan Syairah. Jelas tak, Prof? Tak berapa jelas tapi cuba. Silakan. Okey, soalan nombor 4 ni saya nak highlightkan persoalannya bagaimana kita mengembalikan suasana itu sendiri kan. Apabila cakap berkaitan mengembalikan, ia bermaksud benda tu sebenarnya dah ada tapi mungkin pada masa kini ianya tak ada. Jadi langkah yang saya ambil lah untuk mengembalikan, pertama kali saya tengok permasalahannya. Permasalahannya kerana suasana pendidikan tu tak ada. Kenapa suasana tu tak ada adalah kerana kesedaran secara semula jadi tu tak ada. Jadi langkah saya adalah mewujudkan kesedaran secara semula jadi melalui pendekatan yang berfasa. Pendekatan berfasa ini adalah untuk kesedaran baru dalam penghayatan macam yang Prof cakap tadi, kita seolah-olah mengambil acuan orang barat. Betul, saya setuju. Kita seolah-olah macam terlalu membanggakan kajian-kajian yang dibuktikan oleh orang barat sehingga kita tidak mampu untuk mendukung ataupun kita menggahkan kita punya hasil saintis untuk
sains tauhid ini. Jadi yang pertama ni saya akan ambil pendekatan berfasal ni pada sekolah rendah, sekolah menengah, kemudian kepada IPT dan juga kepada saintis itu sendiri. Kenapa saya tidak terus mengambil pendekatan dari segi saintis itu sendiri? Kerana apabila kesedaran tu kurang dari segi saintis ni ibarat macam suasana ni macam dia sudah matang. Jadi kalau kita ngambil satu kesedaran untuk sesuatu yang dah matang itu agak sukar. Jadi saya ambil pendekatan daripada sekolah rendah lah, sekolah menengah dan IPT. Okey. Untuk sekolah, saya akan memastikan pendedahan awal berkaitan sains tauhid itu dalam sains yang umum lah dan juga mata pelajaran sejarah. Bagaimana kita tengok sekolah rendah dan sekolah menengah dalam sains umum dan mata pelajaran sejarah, linkage atau perhubungan antara dua subjek itu amatlah kurang. Kalau kita tengok sains sendiri banyak menceritakan tentang proses-proses, namun penghayatan dari segi sains Islam tu kurang. Maksudnya macam penjelasan berkaitan dengan event tokoh-tokoh Islam sangat-sangat kurang diperjelaskan. Maksud memang betul yang kau kata sains kita still menjurus kepada mentauhidkan Allah. Tapi ia ibarat satu benda yang tersirat yang mana kita sendiri perlu ada kesedaran untuk tahu bahawa sains itu begitu. Tapi tiada penjelasan secara tersurat untuk mungkin cikgu atau lecturer untuk mengatakan bagaimana dan bagaimana ia menjurus kepada mentauhidkan Allah. Jadi bagi saya perlulah ada dalam sains umum dan juga mata pelajaran sejarah. Kalau kita tengok mata pelajaran sejarah juga, kalau kita tengok secara detailnya, tak terlalu banyak yang menceritakan berkaitan dengan Islam sendiri, apa sains tauhid sendiri. Macam contoh kita tengok macam tingkatan 4, tingkatan 5 kan, mata pelajaran sejarahnya berapa banyak yang menceritakan pasal Islam. Mungkin ada, itu pun berkaitan dengan macam Abbasiyah, Umayyah yang berkaitan dengan kepimpinan. Tapi dari segi sains itu sangat-sangatlah kurang. Jadi perlunya ada penekanan dalam sains dan mata pelajaran sejarah. Okey, kemudian memperkasakan lagi tasawuf Islam. Subjek tasawuf Islam tu bagi saya lebih perlulah diperkasakan sebab tak semua kelas yang ambil tasawuf Islam tu kan. Macam sekolah saya sendiri ada satu kelas yang ambil tasawuf Islam. Yang lain tu macam kurang. Jadi kesedaran tu kurang. Jadi apabila masuk level IPT pula, bagi saya peningkatan itu perlu dilakukan dengan cara meletakkan atau lecturer menggalakkan Al-Quran dan hadis itu antara sumber rujukan primer dalam penulisan tesis supaya mereka menjadi kebiasaan dan suasana Islam itu sendiri wujud dengan secara semula jadinya lah. Bagi peringkat seterusnya pula iaitu peringkat macam apabila dah keluar menjadi seorang profesor dan seangkatan dengannya, adalah perlu untuk memperkasakan penggalian maksud ayat Al-Quran itu untuk janaan hipotesis kajian sains atau panduan etika ahli sains Muslim. Yang mana kemudian daripada hasil-hasil itu kita perlu lebih banyak membukukan buku-buku yang berkaitan dengan sains tauhid. Kerana kalau kita tengok buku-buku sekarang yang berkaitan dengan Islam, dalam tu ada sains. Tapi berapa banyak yang sains menekankan berkaitan dengan Islam. Itu bagi saya jadi pentingnya buku-buku tu. Pandangan saya. Okey, terima kasih banyak Syairah. Bagus. Jangan lupa catat apa yang disebutkan tadi dalam Microsoft Teams ni untuk kita ambil sebagai catatan penting kan. Begitu juga yang semua pelajar saya ingatkan sekali lagi, siapa saja yang contribute pada hari ini yang bercakap, sila tulis untuk kita untuk kita simpan apa-apa cadangan, maklumat dan juga pandangan. Terima kasih. Kita buka lagi insya-Allah. Silakan. Kita buka lagi kalau ada yang silakan. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Okey, saya setuju dengan pendapat Nur Syahirah tadi berkaitan dengan penulisan buku-buku daripada sekolah-sekolah rendah lagi yang mengaitkan isu-isu berkaitan dengan ketuhanan dalam subjek-subjek terdas seperti sains dan sejarah. Hal ini kerana ia boleh mengembalikan balik fungsi madrasah itu sendiri, iaitu sekolah itu sendiri, iaitu pencerahan kepada ilmu sains dan juga ilmu-ilmu ketuhanan. Kerana ilmu sains dan ilmu ketuhanan tidak boleh dipisahkan dalam secara berasingan kerana ia telah tertulis dalam Al-Quran juga bahawa terdapat ilmu sains dalam konsep-konsep Islam. Sekejap, saya lupa nama saya Nurfilza Atira. Okey. Ya.
Okey, seterusnya saya juga bersetuju bahawa Al-Quran dan Sunnah dijadikan sumber rujukan primer kerana kini banyak rujukan-rujukan terdiri daripada buku-buku ataupun penulis-penulis daripada orang-orang barat. Selain itu, jika penulisan-penulisan itu dikaitkan dengan konsep ketahanan ataupun Islam, kita tidak juga dapat menarik perhatian para saintis Muslim. Tetapi kita juga dapat menarik perhatian para saintis ataupun pelajar-pelajar yang bukan Islam untuk lebih tertarik kepada pengenalan sains yang berkaitan dengan Islam. Itu saja pendapat saya. Okey, terima kasih. Terima kasih Nurfiza. Okey, bagus. Ada lagi? Kita buka lagi. Kita ada sikit masa lagi. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Siapa yang cakap ya? Saya Nurliana Ismail. Ya. Silakan. Okey, pada pendapat saya untuk langkah-langkah bagi mengembalikan suasana penyelidikan ni yang berteraskan sains tauhid ni adalah yang pertama, pada pendapat saya saintis Islam sepatutnya lebih banyak buat penyelidikan terhadap satu-satu eksperimen tu, so that kita boleh ubah satu-satu metodologi macam Prof cakap tadi ke arah yang lebih baik. Lagi banyak kita buat penyelidikan, lagi banyak yang kita boleh ubah insya-Allah. Dan kita juga sebenarnya saya setuju dengan dua orang yang bercakap sebentar tadi, sepatutnya masyarakat ataupun student dari peringkat sekolah rendah sampai ke universiti sepatutnya perlu lagi perlu lebih diberitahu tentang tokoh-tokoh Islam yang memberi sumbangan dalam bidang sains itu sendiri, so that mereka akan mereka macam mana cakap, mereka akan macam tertarik dengan tokoh Islam dan sekaligus boleh mengamalkan lagi dan boleh menerapkan lagi sains tauhid itu sendiri. Itu saja Prof. Terima kasih. Okey, terima kasih. Bagus. Nurliana, ada lagi? Silakan. Kita buka satu dua orang lagi sebelum kita buat penutup. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Siapa tu? Saya Firdaus. Okey. Firdaus. Tadi Firdaus cakap ke kan? Ya, saya. Okey, teruskan Firdaus. Okey. Okey, pada pandangan saya lah kan, langkah-langkah yang mungkin kita boleh ambil adalah kita kembalikan kepada fitrah manusia, iaitu fitrah untuk beragama, untuk bertuhan. Macam contoh dalam Al-Quran pun ada sebut tidak menjadikan manusia itu untuk manusia dan jin untuk beribadat kepada Tuhan. Lepas tu jadi kalau kita tengok Islam ni sebuah agama yang lengkap. So kita kaji, contoh yang baru-baru ni saya tertarik dengan perbincangan yang dibawa oleh doktor berkenaan macam mana Ibn Sina mempraktikkan langkah-langkah kuarantin. Kalau kita tengok kan sejarah kuarantin ni bermula daripada sebuah hadis Nabi yang mana berkenaan penyakit taun itulah. Jadi kita kaji melalui sejarah ke belakang dan kita akan tahu macam mana Islam itu sendiri telah mengajar dalam sains lah kan. Okey, seterusnya jap. Seterusnya mungkin katanya kita boleh sebagai ni kita boleh menilai dengan agama. Jadi kitalah kalau tidak mereka yang bukan non muslim ni yang buat menilai dengan agama, jadi kitalah yang buat. Tidak boleh kita menolak sepenuhnya ilmu yang datang daripada barat. Sebab apa? Kalau kita menolak suatu ilmu, semua ilmu tu daripada barat, setiap yang diturunkan oleh Tuhan tu ada manfaatnya. Okey, dah itu je lah. Okey. Terima kasih Firdaus. Bagus. Banyak poin yang disebutkan tadi. Sangat-sangat benar. Silakan, ada lagi? Yang terakhir mungkin. Yang terakhir. Silakan. Doktor, dengar ke? Ya, dengar. Siapa tu? Syafiqah Husna. Yang tadi. Okey.
Okey, bagi saya setuju dengan semua tu, dan saya nak tambah sikit antara langkah-langkah yang boleh macam para penyelidik cendekiawan Islam kita kan untuk nak aplikasikan tauhid, penerapan tauhid tu. Diorang mereka perlukan perubahan paradigma pemikiran, komitmen dan iltizam yang jitulah dalam merealisasikan kebudayaan pendidikan dan kajian untuk Islam kita, untuk sumber ilmu dalam Islam jugalah. Kaedah penyelidikan ni perlulah dikuasai dan pada masa yang sama pemantapan pendekatan dan kaedah pendekatan tradisi yang mereka gunakan. Islam sendiri menerima semua bentuk pendekatan dan metode dalam menjalankan pendidikan, asalkan mereka tu tidak membawa kerosakan kepada kemanusiaan dan dunia. Serta yang paling utama, mereka tidak bertentangan dengan perintah dan batasan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. So benda tu mereka kena rujuk kembali lah, macam mereka kena melakukan perubahan paradigma pemikiran, komitmen dan iltizam itu sendiri yang jitu. Saja. Okey, terima kasih Nur Syafiqah. Jadi kita nampak dalam soalan terakhir ni ada 5 orang yang telah pun maknanya memberi pandangan lah. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Mungkin saya juga akan tambah lah daripada apa yang saudara-saudari sebut. Antara yang saya lihat lah, pertama ialah saya sendiri ni sebut saya sendiri, bukan orang lain lah. Mungkin saya sendiri tak mengenal tokoh-tokoh saintis Islam sebenarnya secara mendalam. Hanya tahu nama, sedikit bibliografi, mungkin tahu sedikit apakah cara apakah ilmu-ilmu baru, ilmu-ilmu yang asas yang dikemukakan oleh saintis tersebut. Jadi saya melihat salah satu poin sebagai tambahan apa yang saudara saya sebut adalah kita kena balik mengenal sejarah tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh saintis Islam sebenarnya, dan mesti mengenali cara hidup mereka lah. Bagaimana mereka berfungsi sebagai seorang Islam dan sebagai seorang pengkaji Islam. Dan kemudian ilmu yang mereka kaji itu menjadi asas kepada perkembangan ilmu-ilmu yang ada pada hari ini. Misalnya Ibnu Sina misalnya. Kan, ilmu perubatan. Jadi asas ilmu perubatan yang dipelopori oleh Ibnu Sina itu kekal. Maknanya dirujuk sehingga sekarang. Cuma tulisan-tulisannya tidak ada pada tangan kita. Kan, manuskrip beliau tu tak ada dalam library kita misalnya. Ini satu kita panggil sebagai satu perkara yang kita kena ingat balik. Yang kita kena all out lah sebenarnya. Yang kedua ialah kita di kalangan kita ni, para saintis ini, apabila terlalu merujuk pada orang barat ini, dia jadi buta idea. Tak ada idea. Asyik nak tengok rujuk semua kan. Dia tidak ada idea tersendiri. Jadi itu mungkin sedikit kelemahan kita juga. Maknanya dalam konteks itu kita perlu perbaiki sebenarnya. Untuk menjadikan kita sebagai saintis ini yang banyak idea, yang kaya dengan idea. Sebenarnya dalam research ini adalah kaya dengan idea. Perlu orang yang kaya idea. Maknanya deep thinking dalam istilah bahasa Inggeris dia sebut sebagai deep thinking. Kita perlukan orang yang deep thinking, yang bukan monotonous thinking. Monotonous thinking ni adalah followers. Dia bukan leaders. Dia bukan leaders dalam konteks thinking ini. Ini ataupun kita sebut saya mastermind dalam research. Kita kekurangannya tu. Yang ketiga saya melihat ialah kita kekurangan dari segi ilmu bahasa Arab. Kita tak memahami sebab kita tidak menguasai bahasa Arab. Jadi kita tidak menguasai Al-Quran tu sendiri. Akhirnya kita maknanya sekadar baca terjemahan, tapi kita tidak mampu membaca tafsir-tafsir yang punya maksud-maksud yang lebih mendalam, makna-makna yang lebih mendalam dalam konteks sains dan teknologi ini bersumberkan Al-Quran. Itu mungkin kelemahan. Jadi maknanya kita tidak betul-betul memahami ayat-ayat Allah SWT disebabkan oleh kelemahan kita tidak menguasai bahasa Arab. Jadi kalau kita lihat para saintis kita hari ini, berapa ramai yang menguasai bahasa Arab? Maknanya sangat sedikit yang menguasai bahasa Arab. Dan kemudian saya bersetuju yang bercakap tentang pendidikan ini, yang bermula daripada sekolah rendah, sekolah menengah sampai ke IPT. Sebab mungkin pendidikan kita selama ni adalah pendidikan yang tidak bersepadu. Disebut sebagai bersepadu, tidak ada integrasi secara kukuh, secara erat di antara maknanya sains itu dengan tauhid. Tidak, dia berlaku pemisahan subjek agama dengan subjek sains itu nampak jelas pemisahannya. Di sana tidak ada integrasi. Mungkin itu satu, saya sangat bersetuju ada yang mencadangkan supaya kita balik melihat pada pendidikan supaya dalam model pendidikan itu maknanya teras itu adalah sains tauhid. Dalam konteks pembelajaran sains dan juga pembelajaran
pengetahuan Islam dan sebagainya ataupun tasawuf Islam. Jadi saya setuju jugalah. Dan kemudian akhirnya saya bersetuju bahawa sudah sampai masanya para saintis Muslim ini mula menulis buku, bahan-bahan, makalah-makalah ataupun jurnal yang berhubung kaitkan dengan kajiannya, kajian-kajian yang mereka sudah discover, yang mereka sudah dapat dengan hubungannya dengan sains tauhid itu sendiri, dengan tauhid ataupun dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Jadi saya kira setakat itu dulu kelas kita. Saya rasa ini satu kelas yang sangat menarik untuk saya lah. Dan mudah-mudahan kelas ini menarik juga untuk anda. Sebab nampak perbincangan hari ini sangat-sangat bagus. Semuanya contribute. Dan jangan lupa apa yang anda perkatakan tadi sila tulis, sila kongsikan dalam Microsoft Team ini dan saya akan kumpulkan. Dan saya di sini saya tidak memberi apa-apa assignment lah untuk anda. Tidak memberi apa-apa assignment. Cuma saya minta bacalah bahan-bahan yang saya telah upload, tiga PDF file itu, dan kemudian carilah bahan-bahan yang lain untuk menyokong segala bentuk perbincangan kita pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat berbuka puasa. Lebih kurang tak sampai 1 jam dah. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita pada petang ni supaya Allah jadikan kelas kita ni salah satu daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih semua sekali lagi. Terima kasih khusus pada Dr. Azmin yang menjadi pelaras subjek sains tauhid ni sehingga kita dapat jayakan kuliah saya ni dan juga pertemuan dengan anda 2 sesi minggu lepas dan minggu ini. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Waalaikumsalam.